Majlis Dikir bagi mengimarahkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan semalam di Istana Nurul Iman. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetria Sahibun Najabah Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Begawan Pehin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Majlis disusuli dengan dikir Assalamualaika Bisyahrin, Badad dan seterusnya dikir Marhaban. Assalamualaika Ahmadu ya Habibi. Assalamualaika Taha ya Tabibi. Doa dikir dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. بفضلك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Juga hadir Pangeran-Pangeran Cetria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pangeran-Pangeran Peranakan, Pehin-Pehin Menteri dan Menteri-Menteri Bertauliah, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. Dalam sama-sama menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB pagi tadi menganjurkan ceramah khas bertema Generasi Berilmu, Beramal dan Berakhlak berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir Yang Berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar diikuti dengan Yasin, Tahlil dan Asmaul Husna. Ceramah khas yang disampaikan oleh Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili, Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, antara lain menggariskan keistimewaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus disemarakkan dengan hasrat umat Islam akan terus mengenali dan mengingati kepribadian baginda dan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kekal 148 orang. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas petikan titah ini.
Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan ialah 177 hari yang lalu iaitu pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 7 kes. 288 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 7,515 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 134 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 68,870 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Q Dang Tutong lewat petang kemarin mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Q Dang Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku penghulu Mukim Telisai. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan tahlil serta penutupan dikir Syarafil Anam selama 12 malam berturut-turut sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Kita hidup di dunia yang fana ini adalah hanya sementara, akhirat jua yang kekal abadi. Justru sebagai seorang Muslim, kita hendaklah memanfaatkan setiap detik dari usia yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan amal soleh dan amal jariah bagi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Perkara tersebut disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Menanam Saham di Akhirat. Khutbah juga menyebut bahawa membina masjid itu merupakan antara amal jariah yang akan menjana keuntungan bagi orang yang melakukannya meskipun orang itu telah meninggal dunia. Selain itu, masjid juga merupakan lambang keagungan dan tanda perpaduan umat Islam. Sesungguhnya, pembinaan masjid itu merupakan satu ibadah yang besar pahalanya. Justru segala sumbangan, membiayai dan membina bangunan masjid merupakan satu pelaburan amal atau saham akhirat. Setentunya membina masjid memerlukan kewangan dan perbelanjaan yang besar. Namun, kita sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam yang bertuah ini berasa amat bersyukur kerana kehidupan beragama di negara ini sangat diambil berat dan diberi perhatian. Ini terbukti apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah memperkenankan penubuhan tabung dana pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Tabung ini adalah satu wadah dan mekanisme yang disediakan oleh kerajaan bagi memudahkan orang ramai, khasnya rakyat dan penduduk negara ini untuk meraih ganjaran dalam membina masjid wa ima dalam jumlah yang sedikit. Ini kerana jumlah sumbangan kita itu walaupun ianya kecil, namun ianya tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pembinaan sebuah masjid itu adalah disifatkan sebagai wakaf. Wakaf khususnya dalam membina masjid adalah amalan yang mulia. Justru
bagi mereka yang mempunyai kelebihan dari segi harta maupun wang ringgit, membelanjakan dan menginfakkan harta pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wakaf dan membina masjid merupakan antara perkara yang sangat digalakkan dalam agama kita. Kurang dari 4 tahun, sebuah syarikat peternakan ruminan yakni kambing dan biri-biri iaitu syarikat Blue Goat Farming and Trading Sdn Bhd berjaya menghasilkan jualan mencecah sekitar RM1,61,550 ke pasaran ekspor. Ditubuhkan pada Oktober 2015, syarikat tersebut adalah sebuah syarikat sesama keluarga dan diusahakan di tapak keluasan 2.1 hektar di Sungai Liang, daerah Belait. Ternakan utama syarikat ialah kambing boer dan biri-biri doper yang mulanya dibeli dari Australia. Pada 3 tahun kebelakangan, syarikat tersebut mengeluarkan kira-kira lebih 600 ekor kambing dan lebih 1,300 ekor biri-biri dan hasil ternakan dipasarkan kepada penternak-penternak tempatan. Pada masa ini, syarikat tersebut memelihara sekitar 4,000 ekor ternakan baka, kambing boer dan biri-biri doper dengan menggunakan sistem intensif. The main reason for us to start up this company is because we always heard that Brunei always import goat and sheep from Australia during Gobans. So we were thinking, why not we start it ourselves since this is a good market opportunity. Syarikat ini berhasrat untuk mengusahakan tapak baru di Merangking dengan keluasan tapak 14 hektar dan terus berusaha menyediakan bekalan yang cukup untuk permintaan dalam negeri, mengurangkan kebergantungan kepada kambing import dan mengeksport ke luar negara demi meningkatkan ekonomi negara. Thanks you to His Majesty Government, especially Ministry of Primary Resources and Tourism, through the Department of Agriculture and Agri-Food for the continuous support and assistance to the company. Government have been very helpful and provide us with soil analysis, regular health monitoring, and water and feed diagnosis. More important is they provide sufficient land for further funding and farm expansion. Majlis Perundingan Kampung MPK Bukit Udal melalui Biro Keagamaan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Udal Daerah Tutong pagi tadi menganjurkan peraduan membaca ayat-ayat lazim dan azan bagi murid-murid kelas Al-Quran atau Mukadam Masjid Kampung berkenaan. Peraduan bersempena sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Bukit Udal Daerah Tutong itu diadakan di masjid berkenaan. 14 orang menyertai peraduan iaitu 7 peserta lelaki bagi peraduan azan dan 7 peserta perempuan bagi peraduan membaca ayat-ayat lazim. Penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Sementara itu, penyampaian hadiah kepada para pemenang akan diadakan pada 29 November ini semasa majlis kemuncak sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Bukit Udal. Peraduan seumpamanya antara lain bertujuan agar para peserta lebih gigih mempelajari ayat-ayat lazim serta melaungkan azan dengan cara yang betul dan tertib. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 31 Oktober 2020. Kita ikuti maklumat mengenainya.